Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Jadi Alhamdulillah, syukur Allah SWT bagi kepada kita masih lagi boleh bernafas, masih lagi boleh bernyawa, masih lagi boleh kita buat perkongsian. Jadi saya Haji Maidin bin Syawal Hamid dari Pulau Pinang, panggilan mesra Abang Haja, ingin nak kongsikan kepada rakan-rakan sekalian, terutama sekali yang berada di alam maya ini, iaitu kepada yang sedang mencari peluang bagaimana nak mengatasi kehidupan kita ini, macam mana kita nak sesuaikan diri kita norma baru, iaitu dalam keadaan pandemik, yang mana masih lagi ganas. COVID-19 ni masih lagi ganas, masih lagi meningkat, terutama di sekali Pulau Pinang semalam sehingga 2,700. Jadi beginilah keadaan kita, naik akan turun, betul naik lagi, betul turun lagi, tak tahu sampai bila mana kita akan berkeadaan sedemikian rupa. Jadi kepada rakan-rakan sekalian, terutama sekali yang ada di muka buku ini, Facebook ini, jadi sini iaitu sedikit perkongsian daripada saya, Abang Haja, yang mana pengucapan awam dengan pengucapan awam ini, macam mana kita nak kuasai pengucapan awam. Dan daripada pengucapan awam ni, macam mana kita nak menjana pendapatan. Macam mana kita nak dapat pendapatan. Siapa-siapa yang perlu untuk belajar, untuk mengucap pengucapan yang berkesan, pengucapan yang efektif, pengucapan yang sangat-sangat terus sampai dari hati ke hati, sampai hati ke hati sampai pengucapan kita ni. Jadi daripada pengucapan kita pagi ini, yang mana dengan rasa seronok, dengan suka, dengan rela, dengan bangga, dapat beri peluang, dapat membantu kawan-kawan kita dalam keadaan sangat rumit, sangat resa, sangat keadaan gunda gelana. Jadi dalam keadaan macam-macam lah kita ni kan. Jadi kita semua ni, kita perlu belajar sesuaikan diri kita. Norma baru ni dari normal bagi kita. Dia akan jadi normal bagi kita. Sampai bila kita tak tahu. Jadi apa kita nak buat? Adakah kita nak macam tu, diam diri, tak apalah, golong niaga, yang niaga, golong tika. Okey, kita tak boleh buat offline. Kita tak boleh semua bersua muka. Kita tak boleh buat dalam keadaan offline, bertemu dengan kumpul, kita tak boleh berkumpul, kita tak boleh buat aktiviti, kita tak boleh buat program yang besar-besar, kita tak boleh buat mesyuarat, berkumpul dan macam-macam lah, pelbagai macam-macam teknik, cara yang kita dah buat ni selama ini terberhenti. Berhentinya kita punya perniagaan kita, usaha kita, cara kita yang dah buat selama ni. Jadi apakah solusi untuk kita? Solusi untuk kita untuk mengatasi perkara ini. Apakah solusi dia? Apakah jalan penyelesaian bagi untuk kita? Jadi adakah kita nak duduk diam macam ni kan? Nak duduk diam, tak apalah. Kita dah ditakdirkan macam ni kan? Kita duduklah, tunggulah durian runtuh ke, ataupun siapa-siapa nak bagi ke kan? Jadi kita kena bangkit. Kita kena bangkit semula. Kita kena buat sesuatu. Sesuatu untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang kampung kita, kawan-kawan kita, jiran kita, tetangga kita, untuk negeri kita, negara kita, seluruh dunia, seluruh alam. Jadi kita kena buat sesuatu untuk bangun, bangkit, buat balik. Jadi macam mana kita nak buat? Apakah cara dia? Apakah kaedah dia? Apakah formula untuk itu? Apakah konsep? Apakah ciri? Apakah cara-cara dia? Apa ciri-ciri dia? Apa cara-cara dia? Apa metod dia? Apakah metod dia?
apakah formula untuk kita nak bangkit balik. Jadi di sini Abang Hajar memberi peluang kepada anda di luar sana, yang mana di sini kita boleh dapat satu ruang untuk kita boleh ambil peluang ini untuk bangkit balik, untuk menjana pendapatan. Jadi di sinilah jadi tajuk kita itu, siapa yang perlu belajar untuk menjana, pada sesiapa pada mereka-mereka yang ingin menjana, ingin bangkit balik, ingin dapat pendapatan walaupun tanpa kita bersua muka, tanpa ada halangan sekatan, tak ada SOP, tak ada SOP, tak perlu pakai face mask, macam ni tak ada SOP, tak ada pakai face mask, tak ada jarak, tak ada penjarakan, distance tu tak ada, penjarakan tak ada, tak perlu jarak-jarak, dekat-dekat je kita boleh duduk depan mata kita. Kita boleh duduk ni, kita boleh duduk fokus, beri fokus, beri tumpuan. Di sini kita Abang Hajar nak pilih 10 orang saja, 10 orang saja untuk nak bantu daripada zero tu jadi hero. Daripada zero jadi hero. Siapa nak di sini? Saya beri peluang, daripada kita tak tahu apa-apa, kita boleh duduk depan sini, kita boleh buat penyampaian dengan tanpa segan, tanpa silu, tanpa ketak, tanpa keluar kata-kata yang kekok, tak penongkak kata tak akan keluar, tak akan rasa berpeluh, tak akan rasa kita ni nampak dua muka, nampak tak berani. Bagi orang yang tak ada keberanian, bagi orang yang takut nak buat, bukan senang tuan-tuan, bukan senang nak buat di sini, nak buat ucapan di sini live ni secara langsung ni bukan begitu mudah. Di sini kita bagi guide, kita bagi kaedah, kita bagi cara macam mana kita nak buat dengan penuh confident. Orang yang dengar ni rasa confident. Jadi kita buat, kita ajak macam mana kita nak buat pengucapan yang berkesan, pengucapan yang sangat menyentuh hati, pengucapan kita yang sangat memberi efektif, pengucapan kita yang memberi perancangan, pengucapan kita yang beri motivasi, memberi emosi yang baik kepada kita. Motivasi ada dua. Dalam motivasi ni, dia boleh mewujudkan kita negatif, dia boleh mewujudkan kita negatif. Boleh negatif, boleh positif. Jadi di sinilah. Jadi kita belajar macam mana nak tackle kawan-kawan kita, macam mana nak menyentuh, macam mana nak wujudkan emosi, macam mana nak bagi penghayatan betul-betul berkesan. Jadi di sini kita nak ajar. Kita nak ajar sampai dia menjadi. Sampai nak haji. Jadi kita lah pergi berkelas kepada peniaga-peniaga yang tak boleh buat, yang tak boleh buat offline, yang perlu buat dengan online, tak tahu buat dengan online, tak berani, tak berani bersua muka, tak berani berhadapan dengan kamera ni, tak berani dengan buat Facebook ni, live ni, tak berani, ketak, mengeletuh, orang Ipoh, orang Perak kata mengeletuh, tak berani. Jadi kita nak wujudkan bagi keberanian. Siapa yang di sini yang perlu ambil, yang perlu lahir, perlu datang ambil peluang ini, perlu ambil peluang ini, supaya peluang ini kita bagi, kita ajar, kita belajar dengan kita dah belanja beribu-ribu ringgit, kita dah belajar untuk nak buat datang berdepan dengan kepada tuan-tuan dan perempuan di sini, kepada saudara-saudari di sini. Saya nak bagi peluang kepada anda secara percuma. Percuma saja. Siapa di sini nak cuba komen di sini, letak apa-apa. Saya nak ambil peluang ini. Saya nak dapat sesuatu. Free saja. Kita ajar. Daripada kosong sampai jadi berdepan, boleh buat ucapan. Banyak di sana, luar sana. Ada kelas macam-macam, suruh kita buat macam ni, suruh buat kita macam ni. Jadi macam mana kita nak buat? Macam mana yang kita buat ni akan memberi kesan kepada saudara-saudara kita. Macam mana akan memberi kesan sehingga orang rasa benda ni perlulah.
Tanpa ada paksaan, tanpa kita sebut jual, tanpa kita sebut beli di sini. Jangan tak ada sebutan beli, tak ada sebutan jual. Daripada macam mana konsep dia kita nak bawa. Macam mana cara-cara kita nak bawa. Sehingga orang terasa tertarik. Saya naklah benda tu sampai macam tu. Jadi inilah perkongsian kita nak buat. Di sini kita nak buat macam mana nak buat storytelling. Macam mana kita nak buat story, macam mana kita nak bercerita. Orang suka pada bercerita. Lumrah sifat manusia kepada cerita, dengar cerita. Sebab itulah wujudnya filem-filem kan. Kita tengok drama-drama, gambar-gambar, gambar Hindi, gambar Melayu, gambar orang putih, demi gambar berjam-jam manusia boleh duduk depan kaca TV, tengok, dengar lagi. Tengok lagi. Tak puas lagi. Esok tengok lagi. Macam itulah, tak akan habis. Dan macam tu juga tuan-tuan dan puan-puan di sini, Quran pun sebut banyak kisah, banyak cerita. Jadi macam mana kita nak cerita ni? Konsep kita cerita, kaedah kita cerita. Macam mana kita nak cerita? Macam mana kita nak cerita? Jadi cerita ni lah macam yang sangat memberi kesan. Jadi kita bagi buka peluang kepada anda supaya kita semua ni dapat berjaya, dapat buat pengucapan, penyampaian kita yang kita buat ni memberi kesan, menyentuh hati kita, menyentuh kita punya pemikiran kita, dapat berkesan, ucapan yang sangat memberi kesan. Kita yang duduk depan pun confident kita bagi, duduk dengan penuh megah, penuh keberanian kita buat ucapan demi ucapan kita, perkataan kita, perkataan-perkataan yang kita keluarkan daripada mulut kita ni, perkataan-perkataan yang sangat menyuit hati kita. Macam terkena cubit, rasa sukalah nak dengar lagi, ada peransangan, dia minat lagi, ada keminatan, minatlah saya. Jadi macam mana akan wujud perkara ni? Jadi kita akan sentuh macam mana kita nak berdiri, macam mana kita nak lihat, macam mana kita nak cakap, macam mana kita nak dengar, macam mana kita nak sentuh, macam mana kita nak yang dalam online yang kita buat ni tanpa kita lihat siapa-siapa pun. Tak tahu siapa yang ada di depan kita ni. Kita tak tahu, kita tak nampak. Tapi kita cerita seolah-olah di depan kita ada beribuan manusia yang sedang mendengar, yang akan mendengar. Sedang mendengar, yang akan mendengar. Jadi seolah-olah kita tak ada perasaan. Siapa pun tak dengar lah. Tak ada orang lah. Kita nak cerita seorang-seorang. Tak. Kita beranggapan dengan penuh emosi kita. Dengan penuh perasaan. Cakap dengan penuh perasaan. Rasa suka, cinta, bangga kan. Kita rasa cerita kepada kawan-kawan kita. Kita rasa orang sedang dengar. Tu dia makhluk-makhluk Allah yang dengar di sini. Jadi orang akan dengar. Orang akan lihat. Orang akan tengok cara kita. Jadi siapa yang di antara kita yang ingin untuk belajar, berani datang kepada kita. Macam mana kita nak jadikan kita ni macam biasa. Macam jadikan macam biasa. Biasalah. Jadi siapa yang boleh? Jadi siapa-siapa yang perlu? So, orang-orang yang perlu untuk buat jualan online, buat perniagaan dari online. Dia buat jualan tapi bukan tak sebut untuk menjual. Cara tu macam mana cara tu? Kita nak ajar tu. Kita nak bagi teknik. Kita nak bagi formula. Kita nak bagi ciri-ciri. Kita nak bagi cara-cara. Kita nak bagi kaedah. Kita nak bagi banyak teori. Kita nak bagi formula. Kita nak bagi info-info. Kita nak bagi elemen. Kita nak bagi tanda-tanda. Kita nak bagi kunci. Kita nak bagi prinsip. Kita nak bagi mentor. Kita nak bagi metod. Macam mana kita boleh dapat? Di sinilah kita bagi. Jadi saya Abang Hajar ni sangat-sangat bersuka, sangat-sangat rasa gembiranya saya kalau tuan-tuan dan perempuan dapat ambil peluang yang bagi di sini ni. Bukan saya saja ni ya. Hari ni mood yang bagus, hari Jumaat di sini, tambah-tambah lagi hari yang penuh berkah ni. Kita bagi offer kepada tuan-tuan. Bukan semua, ada ramai, ada 4,000 lebih follower di sini. Jadi kita ambil 10 orang saja. 10 orang saja yang betul-betul, yang minat, yang tekad, yang sanggup jadi komando. Jadi komando tuan-tuan. Komando untuk apa? Komando untuk macam mana jadi juru pengucapan awam. Berani tampil ke hadapan tanpa ketat, tanpa rasa kita ni kecil lah, kita ni rasa ketak lah, berpeluh lah.
Rasa nerve kita rasa nerve sangat-sangat tak boleh ketat. Ini bukan kata orang biasa, orang yang berpelajaran tinggi pun sama juga. Jadi siapa yang boleh ajar tentang perniagaan? Tentulah orang yang berniaga. Takkan orang tak berniaga tapi dia belajar saja. Boleh tak? Belajar saja. Tanpa saya beritahu, tuan-tuan mandi. Okey, saya ajar. Macam ni, tangan ke atas, tangan ke bawah, tangan ke badan kita kena macam ni, kaki kita kena buat macam tu. Kita punya kepala kena buat macam ni. Boleh tak dengan teori saja? Menjadi tak? Tak menjadi. Tuan-tuan dan puan di sini, saya nak cerita satu kisah di sini. Satu orang ibu, dia bawa seorang anak yang sangat degil lah. Anak biasa lah kan? Sangat degil, tak dengar cakap. Jadi dia bawa kepada satu orang syekh. Dia beritahu, wahai syekh, orang yang sangat warak, sangat soleh. Tuan, nasihat syekh, nasihatlah anak saya ni. Suka sangat gemar memakan coklat. Sangat suka memakan gula-gula ni. Boleh tak syekh nasihat dia? Tuan syekh ni memanglah sangat orang kewarakan dia, cakapan dia, nasihat dia sangat berkesan. Syekh tu kata apa kepada si ibu tu? Wahai si ibu, kamu balik, lepas 3 hari kamu datang. Lepas 3 hari? Pelik pula. Tengok 3 hari pula dia minta. Okeylah, tak apalah. Syekh pun dah beritahu. Maka si ibu ni pun bawa anak tu pulang. Lepas 3 hari tu, datang si ibu dengan anak tu. Maka Syekh tu beritahu, wahai anakku, jangan kau makan gula-gula ya. Gula-gula ni tak bagus. Makan, okeylah, tapi janganlah terlampau sangat. Ala kadar cukuplah kan. Jangan terlampau sangat makan gula-gula. Nanti rosaknya gigi kamu rosak pula. Perut kamu tak akan bagus. Kesihatan kamu tak akan bagus. Sebab banyak bahan-bahan yang ada dalam tu tak baik. Okey, itu saja. Itu saja. Maka orang tu pun, ibu tu pun balik. Jadi yang khidmat si Syekh ni kata, apa ni baru untuk nak kata beberapa perkataan ni saja tak perlu 3 hari. 3 hari tunggu untuk nak kata beberapa hari ni. Si ibu tu pun balik fikir, apa ni Syekh ni kan. Baru beberapa perkataan saja nak tunggu sampai 3 hari. Syekh tu kata, macam mana saya nak nasihat? Padahal saya pun suka dan anak-anak cucu saya pun suka makan coklat. Kan? Manis-manisan kan? Siapa tak suka? Jadi apa buat? Jadi Syekh tu sebelum dia nak nasihat kepada anak tu, sebelum nak beritahu kepada ibu tu, Syekh tu amal dulu 3 hari. Bukan 3 hari lah, maknanya dia praktik diri dia dulu. Tak amalkan, tak makan. Dia beritahu kepada anak-anak dia, cucu-cucu dia. Lepas tu baru dia beritahu kepada orang lain. Jadi macam tu lah tuan-tuan dan perempuan di sini, saudara-saudari di sini. Kalau kita nak ajak orang, takat teori saja, dia tak akan memberi kesan. Yang akan memberi kesan kepada orang bila mana kita sendiri dah mengalami. Sendiri kita dah lalui dah perkara-perkara ni. Kalau nak cerita pasal perniagaan, nak cerita pasal nak buat perkongsian tentang pengucapan awam, perlulah kita ni. Perlu belajar, selok-belok, macam mana kita nak buat. Macam mana kita dah terlibat dalam perniagaan, sejauh mana penglibatan kita dalam perniagaan. Sejauh mana kita dah terlibat dengan perniagaan. Jenis perniagaan yang jenis macam mana kita dah terlibat. Jadi kalau kita dah terlibat dalam perniagaan, barulah mungkin kita boleh cerita kepada orang dan perkataan kita, nasihat kita ni akan memberi kesan. Dan macam tu juga kalau kita nak buat pengucapan, kita nak ajak orang lain, kita nak beritahu kepada orang lain, kita nak guide orang lain, kita nak beritahu nasihat ni, jadi kita sekurang-kurangnya kita kena ada ilmu. Kita kena ada isi. Baru akan memberi kesan. Jadi itulah perkara-perkara yang kita perlu belajar. Jadi sebelum kita nak kongsi kepada tuan-tuan dan perempuan di sini, kita dah belajar dah, kita dah lalui dah. Kita dah lalui dah perkara-perkara ni. Macam mana kita nak buat, apakah kaedah dia, apakah step-step dia, macam mana kita nak cakap, macam mana kita nak berdiri, macam mana kita nak tengok,
apa yang kita perlu buat, apa yang tak perlu kita buat, macam mana kita nak hilangkan perkara-perkara ni, macam mana kita nak hilangkan gemuruh kita, macam mana kita nak hilangkan mengeletarnya kita, berpeluh-peluhnya kita, macam mana kita nak hilangkan, macam mana kita nak bagi kesan yang betul, tepat, kena sasaran dia, bam, betul-betul kena. Sasaran tu sangat tepat. Jadi untuk nak kena sasaran yang tepat ni, jadi perlulah kita ada dia punya formula dia. Kita ada dia punya teknik dia. Macam mana, apakah teknik yang kita akan guna. Di sini kita ada. Bukan kita saja, kita ada tim. Kita di belakang kita ni ada organisasi yang boleh bantu kita. Kita ada backup lagi. Kita ada backup. Jadi kita boleh bantu. Masih lagi kita ni semua ni belajar. Jadi kita kena belajar lah. Apatah lagi nak buat ucapan ni. Apatah lagi untuk nak buat perniagaan kita ni. Untuk nak lariskan perniagaan kita. Untuk nak kembangkan perniagaan kita di peringkat antarabangsa. Tuan-tuan dan perempuan, kenapa kita perlu buat online kan kita punya perniagaan kita? Sebab dalam dunia ni paling banyak orang yang menggunakan online ni sekarang ni. Tambah-tambah lagi ni Malaysia, penduduk Malaysia, kita jangan pergi jauh. Kita tengok fokus pada negara kita. Penduduk Malaysia ada lebih kurang 30 lebih juta. Yang menggunakan Facebook ni ada 26 juta. Jadi 26 juta peluang yang kita ada. Jadi dalam 26 juta, kalau kita ambil 0.0000001% pun, kita dah cukup dah. 0.00001% pun kita ambil pun, kita dah boleh maju dah. Jadi adakah orang tak beli dengan kita sebab kita tak ada dalam kita punya penyampaian. Kita tak ada. Kita tak ada. Tak nampaknya kita ni yang kita buat peniaga. Orang tak nampak kita, orang tak kenal kita, orang tak suka pada kita, orang tak percaya dengan kita. Sebab apa orang tak percaya dengan kita? Sebab orang tak nampak kita. Orang tak suka dengan kita. Macam mana orang nak boleh suka kita? Sentiasalah kita kena bagi, kita kena share, kita kena kongsikan ilmu-ilmu kita, kaedah kita, tip kita yang kita dua ada ni, yang kita ada ni, kita nak asahkan. Yang ada ni kita asah bagi lebih tajam dan dia boleh cantai. Satu pisau cukup. Boleh cantai. Saya pernah nasihat kawan saya seorang yang pernah kita share bisnes kita, partner. Kita beritahu macam-macam perniagaan ada. Tak ada perniagaan yang tak ada lah. Semua nak buat kalau boleh. Biasalah kita kan. Sebelum ni pun kita pun macam tu juga. Kalau boleh semua kita nak buat. Tak perlu kita buat semua. Tak perlu kita buat semua. Kita ada satu pisau yang tajam. Sangat tajam. Boleh cantai, boleh tebang, boleh tetak, boleh potong, boleh sembelih, boleh buat macam-macam. Pelbagai. Satu saja. Tak perlu ada banyak pisau kita ada. Pisau berlambak macam-macam pisau kita ada. Macam-macam bentuk kita ada. Tak guna. Tak guna banyak. Satu dah kita cukup. Satu saja kita ada cukup. Dengan satu inilah kita guna betul-betul. Asah dia betul-betul. Asah dia betul-betul. Jaga dia betul-betul. Asah dia betul-betul. Kita siram, kita baja, kita gembar-gemburkan. Akan hasil. Hasilan dia sangat lumayan. Potensi dia sangat tinggi. Sangat tinggi. Tak perlulah kan, tak perlulah kita risau. Tak perlulah kita risau. Kita belanja duit yang banyak. Kita perlu ada tempat. Inilah platform kita. Inilah kedai untuk kita. Inilah kedai untuk kita. Inilah platform untuk kita. Inilah pejabat untuk kita. Di sini kita boleh gunakan. Yang nak bagi kesan, kita buat je. Kita kerja kita. Jangan kita putus asa. Jangan kita kecewa. Jangan kita tertinggal. Jangan kita terlepas. Ini peluang di mata kita. Depan mata kita. Peluang di depan mata kita. Kita gunakan platform ini. Guna kepada orang-orang yang ingin nak berjuang. Nak bangkit. Yang anda jatuh tu biasa. Jatuh 7 kali. Bangkit 8 kali. Bangkit 8 kali. Bangkit kali yang ke-9 kali. Bangkit kita, bangun, kita berjuang demi untuk keluarga, demi untuk negeri, demi untuk negara kita berjuang. Jangan kita mengalah, sifat mengalah jangan kita ada pada diri kita. Kita
kena bangun, kita kena berjuang demi untuk nusa, bangsa dan negara kita. Kita kena gempurkan, bajakan, kita siram, kita buat sampai semua orang terkesan dengan keikhlasan kita. Dia akan menembus hati-hati. Orang akan datang, berbondong-bondong orang akan datang, berduyun-duyun orang akan datang kepada kita. Pasti, cepat ataupun lambat. Yang penting kita buat dengan istiqamah, kita buat. Konsisten kita buat. Insya-Allah kita akan pasti akan berdaya. Tak akan kita lari daripada mundur. Jadi kita usaha, tingkatkan, kuatkan semangat kita. Kita kuatkan semangat kita, kita buat berterusan. Perjuangan ini satu perjuangan untuk kita. Medan yang sangat mudah, sangat senang. Yang dah tahu konsep ni, dah dapat rahsia ni dia kalau dapat, dia tak akan tinggal. Dia rasa seronoknya, indahnya, manisnya. Macam kita naik bukit lah. Sebelum kita naik bukit ni sangat susah. Contoh kita sedang ni naik bukit Everest. Dengan angin, dengan susah, dengan tinggi, dengan payah, dengan rumit, dengan sengsara, dengan sangat letih, sangat guna, sangat tenaga yang banyak. Tetapi waktu kita naik tu memang susah. Memang susah kita naik. Susah kita naik. Dan sampai di atas tu, di puncak tu, rasa nikmatnya sangat indah. Tak dapat dikongsikan, tak dapat dicerita. Jadi untuk tuan-tuan dan perempuan di sini, kita sentiasa kena ada usaha berterusan. Kita guna platform ni. Betul kita punya Ustaz Syahril Azli beritahu, adalah pengelola juga untuk KPP, pidato perdana ke pentas ni, salah seorang yang orang lama. Kita nak kekalkan semangat, makan madu. Bagi kekal semangat. Jadi kita perlu kekal semangat. Jadi kita nak lantiklah, kita nak bagi peluang kepada anda di sini. Kita nak bimbing, kita nak ajar, kita nak tunjuk cara, konsep semua ni, supaya kita ni dapat majukan diri kita. Jangan kita putus asa, jangan kita kecewa, jangan kita mundur, jangan kita rasa kita ni tak ada peluang. Tak ada, masih ada. Kalau tutup satu pintu, ada 10 pintu lagi yang akan buka kepada kita. 10 pintu lagi akan buka. Rezeki tak pernah silap alamat, sama ada kau ada kat situ ataupun tidak. Kau ada kat situ tak? Kita kena buat, kita kena cerita, kita kena kongsi, kita kena share. Hari-hari kita buat, tiap-tiap hari kita buat. Jadi untuk itulah kita perlu ada knowledge, perlu ada ilmu. Tanpa ilmu macam mana kita nak buat? Tak boleh buat, tak akan berkesan. Jadi macam mana konsep yang ucapan kita ni yang akan memberi kesan. Kita nak ucapan yang kesan ni, ucapan yang memberi, ada tindakan. Daripada orang yang dengar ni ada tindakan, ada suntikan. Vaksin ni, kita ada suntikan vaksin. Kita nak bagi vaksin kepada tuan-tuan. Kita nak bagi vaksin, kita nak bagi vitamin, kita nak bagi baja, kita nak bagi rahsia. Macam mana nak beri? Lagi maju, lagi berkembang. Perniagaan kita akan lagi berkembang, lagi maju. Di mana saja tuan-tuan, tak kisah. Apa perniagaan tuan-tuan, tak kisah. Jom, ayo, datang. Kita sama-sama duduk dalam satu platform. Kita bagus, betul, bantu, saling bantu-membantu. InsyaAllah pasti akan bantu. Sebaik-baik manusia itu membantu manusia yang lain. Manfaat pada manusia yang lain. Manfaat. Bukan amalan yang banyak kita buat, amalan yang terbaik. Kita nak buat amalan yang terbaik. Apakah amalan yang terbaik daripada kita? Bagi menonjolkan kita punya amalan. Tunjukkan kita punya betul-betul terus kita bagi. Cuik semangat kepada pemuda-pemuda kita, pemudi-pemudi kita yang lari yang daripada fokus, yang kita bagi, yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sumber rezeki daripada perniagaan 9/10 datang daripada sumber perniagaan. Maksud dia 90% keuntungan kita akan dapat. Macam mana kita akan dapat? Kita buat sikit kerja, dapat untung banyak. Yang best tu. Jadi itulah tuan-tuan dan perempuan di sini. Jom, ayo bersama dengan Abang Hajar. Kita bersama dengan Abang Hajar, dan kita juga ada tim. Salah seorang kita, Syahril Azli juga boleh bantu kita. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan tak? Boleh komen tuan? Boleh bantu tak sama-sama? Kita bangkitkan kita punya
kita punya umat kita. Kita punya sahabat-sahabat kita. Kita punya kawan-kawan kita di luar sana. Yang sedang merana, tuan-tuan. Sedang merana. Tak tahu nak buat, nak pergi kat mana ni. Kos untuk kos penggunaan harian tu sangat meningkat. Mendadak, tuan-tuan. Tak cukup pendapatan kita. Pendapatan kita pula lagi rendah. Jadi apa kita kena buat? Apakah solusi kita? Cara penyelesaian untuk kita? Macam mana kita nak buat? Jadi kita kena buat sesuatu. Jangan kita terlepas. Jangan kita ambil indah tak indah. Jangan kita terlepas peluang. Yang kita beri ni bukan tiap-tiap kali datang peluang ni kepada kita. Bukan tiap-tiap kali kita offer. Tak ada. Bila-bila sekali mood baru yang pakai terkejut terkempak, kita pun bagilah. Alhamdulillah, insyaAllah. Kita nak bantu kita. Nak bantu umat kita. Bangun. Ayo. Datang. Kegemilangan kita. Kecemerlangan. Kegemerlapan kita akan bangkitkan. Kita keluarkan balik. Dengan platform ini yang kita guna ni, insyaAllah kita akan berjaya. Jadi banyak kita punya apa-apa yang kita, lebih kurang kita dah sampai setengah jam dah di sini. Jadi banyak kita akan bagi. Kita bagi sikit. InsyaAllah lama-lama bukan jadi bukit, jadi gunung yang gagah, yang kuat, yang utuh. InsyaAllah. Jom. Jadi akhir kalam daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah. InsyaAllah kita sama-sama terjumpa di tempat yang tinggi. Kita berjaya di peringkat yang paling tinggi. Terbang tinggi-tinggi. Buat sampai jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.